Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Firdaus bin Badruddin daripada kelas G 3.11 akan membentangkan tentang pengajaran mikro iaitu berkenaan dengan kemahiran penerangan. Pensyarah pembimbing bagi subjek PIMK 3073 ini iaitu pedagogi dalam pendidikan Al-Quran, iaitu pensyarah saya Dr. Zahia binti Haris telah membimbing saya dalam mata pelajaran ini. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan saya. Jadi dalam pembentangan saya ada membincangkan atau saya menjelaskan dengan empat perkara penting, iaitu konsep pengajaran mikro, kedua kemahiran pengajaran mikro, ketiga kemahiran penerangan, dan yang keempat adalah penjelasan pengajaran mikro iaitu berkaitan dengan kemahiran penerangan. Empat perkara ini akan saya memperjelaskan dalam pembentangan saya. Jadi saya akan teruskan pembentangan dengan yang pertama iaitu konsep pengajaran mikro. Ini adalah konsep yang saya perolehi iaitu menurut Mok Sun Song tahun 2008, pengajaran mikro ialah suatu teknik pengajaran dalam masa 5 hingga ke 15 minit untuk mengajar sesuatu kemahiran pelajaran bagi sekumpulan guru pelatih. Biasanya terdiri daripada 5 hingga 10 orang sahaja. Tujuan pengajaran mikro yang kita pelajari ini adalah untuk membina kemahiran guru-guru berkaitan dengan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, dan memperlatihkan bagaimana guru pelatih itu dapat menyampaikan satu kemahiran yang dipelajari secara praktikal. Ini adalah antara konsep yang saya perolehi tentang pengajaran mikro. Jadi saya akan teruskan dengan perkara yang kedua iaitu kemahiran pengajaran mikro. Ini adalah kemahiran atau perkara-perkara yang saya masukkan dalam simulasi pengajaran saya, di mana perkara-perkara ini merupakan di dalam langkah satu iaitu yang ada kemahiran penerangan. Dan yang pertama di mana simulasi saya meletakkan bahan bantu mengajar, buku teks, video dan juga penerangan serta kaedah yang saya laksanakan dalam simulasi pengajaran saya. Okey, baiklah. Seterusnya adalah yang ketiga iaitu kemahiran penerangan. Okay. Di mana secara ringkasnya kemahiran ini tidak berasaskan kepada sesuatu teori dan teknik yang tertentu sahaja. Sebaliknya, ia bergantung kepada keberjinasaan guru bagaimana untuk mengendalikan dan mengenal pasti sejauh mana pencapaian murid atau pelajar. Kemahiran ini juga digunakan di peringkat perkembangan sama ada untuk menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pelajaran kepada murid. Ini adalah kemahiran penerangan saya, di mana kemahiran ini memerlukan kepada penjelasan lah. Guru menerangkan sesuatu perkara, sesuatu pelajaran yang hendak disampaikan di dalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi kemahiran penerangan ni tak semestinya digunakan untuk perkara yang hanya teori saja. Jadi dalam masa yang sama, bila mana guru menerangkan, guru dapat juga menyampaikan maklumat baru, konsep-konsep lain atau isi kandungan yang berkepentingan untuk pelajar manfaatkanlah dalam diri mereka, dan juga ini membantu kepada perkembangan murid untuk memahami sesuatu pelajaran tersebut. Okey, baiklah.
Ini antara prinsip kemahiran penerangan, iaitu perkataan dan istilah yang digunakan untuk menerang. Inilah prinsip, makna di mana prinsip ni adalah satu pegangan lah, satu pegangan bagi bagi kemahiran penerangan ini. Jadi perkara yang perlu dititik beratkan adalah perkataan dan istilah yang digunakan untuk menerangkan hendaklah berdasarkan kebolehan dan pengalaman murid yang lalu supaya mereka ni dapat mengikutnya dengan mudah dan bermakna. Bila mana penerangan yang disampaikan oleh guru tu dengan menggunakan istilah-istilah yang berkesesuaian pada tahap murid tersebut. Contohnya, jikalau murid itu tahun 3, murid itu tahun 3, guru perlulah menggunakan istilah-istilah bahasa yang mudah untuk murid memahami supaya murid ni lebih faham berbanding guru menggunakan bahasa yang lebih formal dan murid jarang memperdengarkan bahasa-bahasa tersebut. Jadi bila mana guru menggunakan istilah yang mudah, ini akan proses penyampaian maklumat itu lebih lancar dan lebih baiklah untuk disampaikan kepada murid. Jadi prinsip seterusnya adalah aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana murid-murid akan merasa bosan jika mereka disuruh duduk untuk mendengar penerangan guru dalam tempoh masa yang lama. Mana kalau guru menerangkan sesuatu perkara, jangan ambil masa tempoh yang terlalu lama, sebab ada sesetengah murid mereka akan merasakan bila penerangan itu terlampau panjang lebar dan mereka tidak dapat memberikan fokus dan mereka akan mula rasa bosan dan tidak akan menumpukan perhatian pun di dalam kelas untuk memperdengarkan penerangan daripada guru tersebut. Jadi guru perlu mengambil inisiatif untuk dalam masa tempoh yang diberikan atau tempoh masa yang pendek lah untuk mempraktikkan menyampaikan penerangan itu biarpun pendek tapi bermakna dan padat dengan isi-isi yang penting. Jadi yang prinsip yang ketiga, guru perlu rancang satu aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai dan meletakkan contoh-contoh ilustrasi atau sumber pengajaran hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu. Jadi dengan penerangan yang diberikan oleh guru juga perlu guru juga boleh meletakkan gambaran atau bentuk-bentuk lain lah untuk menarik perhatian murid untuk semasa guru menerangkan tu mereka dapat lihat apa yang guru sedang terangkan di dalam kelas. Dan juga sumber-sumber ni perlulah disediakan terlebih dahulu sebelum kelas supaya proses pengajaran pembelajaran ini lebih mudah dan tidak terganggu semasa proses itu dilaksanakan. Okey. Yang keempat, iaitu yang terakhir, iaitu penjelasan pengajaran mikro berkaitan dengan kemahiran penerangan. Jadi ini adalah rancangan pengajaran harian saya, iaitu saya menggunakan rancangan pengajaran ini adalah untuk tahun 3, tahun 3, kelas pendidikan Islam tahun 3. Jadi tajuk yang saya pilih adalah untuk membaca surah Al-As. Standard kandungan yang saya pilih adalah iaitu menurut DSKP, Dokumen Standard Pentaksiran dan Kurikulum. Yang pertama, standard kandungannya adalah membaca dan mengamalkan surah Al-As dengan betul dan bertajwid, diamalkan dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah.
Itu adalah standard kandungan menurut DSKP. Dan yang ketiga adalah standard pembelajaran, iaitu di mana 1.2.1 membaca surah Al-As dengan betul dan bertajwid. 2.2.2.1 mengamalkan bacaan surah Al-As dan diamalkan dalam kehidupan harian, iaitu itu adalah standard pembelajaran menurut DSKP. Objektif pembelajaran yang saya letakkan atau perlu dicapai semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca surah Al-As dengan betul dan bertajwid. 2, iaitu bertalaqi musyafahah surah Al-As sebanyak 1 kali dengan betul dan bertajwid. Itu adalah objektif pembelajaran saya masa pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas untuk tahun 3. Okey, ini adalah langkah-langkah yang saya letakkan atau cadangan lah langkah-langkah semasa proses pengajaran dan pembelajaran di langkah 1, di mana diletakkan kemahiran penerangan lah. Jadi yang pertama, murid diperdengarkan dengan bacaan ayat Al-Quran surah Al-As daripada tayangan video. Dan yang kedua, guru mengulangi bacaan surah Al-As satu persatu. Dan yang ketiga, guru menerangkan dan menjelaskan cara bacaan surah Al-As yang betul dan bertajwid. Dan yang keempat, murid memerhati dan mendengar bacaan guru dan bacaan guru yang membaca surah Al-As. Dan yang kelima, murid diminta membaca surah Al-As secara beramai-ramai dan mengulangi sebanyak 2 kali. Dan yang keenam, kemudian membaca secara berpasangan. Dan yang ketujuh, setelah itu guru akan menerangkan maksud surah tersebut satu persatu. Maksudnya ayat surah Al-As tu diberikan maksud dan diterangkan setiap maksud tersebut. Dan yang terakhir adalah guru menerangkan pengajaran dan yang boleh diperolehi daripada surah Al-As tersebut. Setelah guru menerangkan maksud ayat tersebut, maka guru memberikanlah sedikit pengajaran yang boleh diperolehi daripada surah Al-As tersebut. Jadi catatan atau penggunaan, ada 6 perkara yang saya tunjukkan di sini, di mana yang pertama adalah strategi. Strategi ini adalah berpusatkan guru. Yang kedua adalah pendekatannya adalah didaktif. Yang ketiga adalah kaedahnya adalah menggunakan kaedah penerangan. Seperti yang saya terangkanlah tadi, kemahiran kaedah penerangan. Penilaian yang boleh diperolehi daripada simulasi pembelajaran ini iaitu berani dan kesungguhan, di mana murid diberikan peluang untuk membaca secara berpasangan. Itu menunjukkan keberanian dalam diri murid untuk melakukan aktiviti tersebut berdasarkan bimbingan guru. Dan kesungguhan ini dinilai di mana murid sudi bersama-sama dengan guru untuk membacakan surah Al-As secara beramai-ramai. Tekniknya adalah teknik tasmik, di mana murid membaca secara berpasangan, di mana seorang akan mendengar dan seorang akan menyemak. Seorang akan menyemak dan seorang lagi akan membaca. Dan juga selepas itu mereka akan ditasmik oleh guru untuk mendengarkan bacaan yang betul dan bertajwid. Dan yang terakhir adalah bahan bantu mengajarnya adalah video dan buku teks. Okey, baiklah.
Ini adalah video yang saya gunakan sebagai bahan bantu mengajar di dalam kelas semasa simulasi pengajaran mikro tersebut. Video ini berdurasi 44 saat. Surah Al-As yang dibacakan oleh Imam Mishari Rashid Al-Afash. Saya menggunakan video ni kerana ia pembacaannya mudah dan didengari, alunan bacaannya didengari sangat sedap. Murid dapat memberikan perhatian semasa video ini ditayangkan lah. Jadi sekian daripada saya, Muhammad Afif Firdaus bin Baharudin dari kelas G 3.11 telah membentangkan tentang penjelasan kemahiran mikro, iaitu kemahiran penerangan. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baiklah. Macam yang kamu semua tahu, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-As. Jadi Ustaz akan tunjukkan satu video kat kamu semua. Satu video seorang Imam Mishari Rashid Al-Afash akan bacakan surah Al-As itulah. Jadi kamu dengar betul-betul daripada video ni. Okey, baik. Sedia ya? Kuat sikit. Sedia? Terus. Alhamdulillah. Okey, Ustaz akan tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, macam mana? Sedap kan? Sedap kan? Kita pekun kan? Betul tak? Pekun kan dengan suara dia, alunan dia. InsyaAllah. Jadi yang macam Imam tu baca macam nampak terus kan? Jadi Ustaz akan cuba baca balik bacaan Ustaz. Ustaz lah. Cara yang lebih mudah sedikit berbanding tadi. Tadi tu memang dah sedap dah, memang cantik dah. Tapi kita nak tunjukkan satu persatu. Boleh ya? Boleh. Okay, bagus. Ustaz nak taranum. Jadi Ustaz akan tunjukkan bacaannya. Okey, kamu tengok buku teks kamu. Ustaz pun tengok buku teks Ustaz. Boleh? Boleh. Okay, tengok satu tu. Okey, Ustaz akan bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Macam mana? Okey tak baca Ustaz? Dah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz terasa terasa senang hatilah kamu puji Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Seperti yang Ustaz tadi ada dengar, ada yang bunyi lain tak? Lain daripada lain tak? Agak-agak kat mana? Ustaz ada ujung kat ujung panjang Ustaz. Ujung kat panjang. Bukan. Ustaz macam tadi Imam tadi baca. Oh, saya tahu. Macam mana? Ustaz ada berhenti kat satu ayat ni. Betul. Bagus ni. Oh. Ustaz berhenti dekat bahagian bil haqq. Ustaz kolah kat situ. Kenapa? Sebab nak bagi kamu mudah supaya nanti kamu tak adalah sebut-sebut susah cukup nafas kan. Jadi Ustaz berhenti kat situ lah. Jadi kamu boleh tarik nafas dari situ. Okey. Ustaz nak kamu baca ikut Ustaz. Boleh? Boleh. Ustaz baca, kamu ikut Ustaz. Kamu ikut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr.
Innal insana lafil khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. Okey. Ustaz akan terangkanlah sedikit pasal surah Al-As ni. Kamu tahu tak surah Al-As ni pasal apa? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Okey, surah Al-As ni cerita pasal masa. Masa yang kamu tengok jam tu, yang ada pusing sampai 12 tu kan. Itulah masa. Jadi surah Al-As ni diturunkan di Mekah. Mekah kat mana? Mekah kat Arab. Yang ada Kaabah tu dia. Betul. Bagus. Yang ada Kaabah bagus tapi. Okey, diturunkan Mekah, diturunkan secara 3 ayat. Okey, 3 ayat. Surah tu merupakan surah kedua terpendek dalam Al-Quran selepas surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar tu surah Inna Al-Amai. Ya, betul. Surah Inna A'tainakal Kautsar kan. Okey. Itu adalah merupakan surah Al-As ni adalah merupakan surah yang kedua terpendek. Jadi Ustaz nak kamu berdua tasmih antara satu sama lain. Ustaz nak kamu contoh Zamri baca, Husni semak. Lepas tu nanti Zamri Husni baca, Zamri semak. Boleh. Bagus. Jadi boleh mula sekarang. Mulakan Zamri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, dah. Bagus. Betul tak Husni? Betul. Okey. Okey, Husni pula baca. Okey, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Betul tak? Betul tak Zamri? Betul. Alhamdulillah. Okey. Bagus. Jadi lepas ni pula Ustaz nak kamu dua-dua ni kan baca sama-sama. Ustaz nak dengar. Okey, Ustaz nak dengar sekali, baca sekali. Okey, baca sekali. Okey, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Bagus. Bagus anak Ustaz. Inilah yang Ustaz suka. Dengar. Memberikan kerjasama. Alhamdulillah. Bagus. Rasanya dah boleh masuk rancangan apa Ori ni Ustaz. Boleh. Ustaz nanti signkan nama kamu dalam rancangan tu. Kamu boleh tanding. Okey. Kita sekali lagi baca sama-sama dengan Ustaz. Ustaz baca dulu, lepas tu kamu ikut. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr Innal insana lafil khusr. innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Okey. Bagus. Dah baca-baca ni kamu tahu tak maksudnya? Tahu Ustaz. Tak tahu kan? Tak tahu. Ustaz akan bacakan maksud dia satu persatu ayat lah. Okey, seperti yang kamu tahu, surah Al-As ni pasal masa. Jadi surah Al-As ni pasal masa. Okey, yang ayat yang pertama tu adalah wal 'ashr, iaitu demi masa. Yang ayat kedua innal insana lafil khusr.
Sesungguhnya, maksudnya lah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dan ayat yang terakhir iaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Iaitu kecuali, maksudnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka berpesan-pesan tentang kebenaran dan juga berpesan-pesan tentang kesabaran. Itu maksud dia. Apa perasaan kamu tentang maksud dia? Disuruh politik beratkan masa. Betul tadi. Bagus. Muslim pula macam mana? Menghargai masa. Betul, bagus. Alhamdulillah. Itu okey, Ustaz akan juga terangkan pengajaran lah, adalah pengajaran sedikit dari Ustaz akan terangkan sedikit lah pasal surah Al-As ni. Antaranya surah Al-As ni dia cerita pasal kamu semua ni perlulah melakukan sesuatu perkara yang bermanfaat dan berfaedah, bukannya melakukan aktiviti Ber-TikTok. bukan ber-TikTok. Sama lah tu ber-TikTok, maksudnya yang tak berfaedah. Maksudnya tu, kamu nak layan TikTok boleh, tapi layan setakat 5 minit ke, perkara-perkara yang menarik lah, yang penting, bermanfaat, bukannya yang Gelek-gelek. Gelek-gelek pula. Bukan yang macam tu. Macam ada ceramah ke kan, ada sulap-sulap motivasi, macam tu lah. Okay, yang kedua pula dia penting sangat kepada kita sebagai umat Islam, iaitu sentiasa menepati waktu dalam menunaikan solat. Bila dengar azan dia, siap-siap ambil wudu, bersedia untuk solat. Jangan melengah-lengahkan tanpa sebab berdosa. Ingat tu anak muda, ingat Zambi, ingat Usni. Boleh. Sekarang juga macam tu Ustaz. Jangan. Elakkan. Sindar kan. Astagfirullahalazim. Okey, dan pengajaran yang terakhir iaitu dia cerita pasal iman. Macam ayat yang ketiga tadi, dia berpesan-pesan tentang kebenaran dan juga berpesan-pesan tentang kesabaran. Jadi maksudnya kamu ni dah perlulah sentiasa dalam arah yang lurus, maksudnya dalam kebenaran lah. Jangan pula terpesong. Ada orang cerita pasal benda yang tak betul, kamu pula ikut. Wahabi. Wahabi. Jangan ke sana. Dan juga pasal kesabaran. Allah bagi tahu ni, iman tu adalah sabar. Kesabaran. Kesabaran itu separuh pada iman. Jadi daripada situlah kamu boleh ambil pengajaran daripada ayat tu untuk amalkan dalam kehidupan seharian. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Sekian saja. Terima kasih. Iaitu pengajaran mikro saya tentang penerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.